أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله العظيم وبعد الحمد لله. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Tuan-tuan, Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ni kita dipertemukan untuk kuliah maghrib pada malam ni. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya tak sebut nama tuan pengurusi, sebab tuan pengurusi dia habaq dia tak mai. Dia pi klinik ke hospital. Dia tulis tadi dia pi klinik bawa anak dia. Jadi tuan-tuan doakanlah kepada anak tuan pengurusi kita, semoga sembuh dari sakitnya. Sakit di bahagian kaki katanya. Doakan semoga sembuh dan dapat kembali kesihatan seperti sedia kala. Tadi dia WhatsApp, dia kata malam ni saya tak ada, dia kata bawa anak saya ke klinik. Kali pertama saya sampai sini tuan pengurusi tak ada di depan. Oh, selalu ada situ tempat dia. Tengok situ je dia ada. Hari ni tak ada. Hari ni tak ada pengumuman lah. Selalu sebelum Malaysia ada pengumuman kan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa khabar, sihat ke tuan-tuan? Mudah-mudahan kita sama-sama menjaga kesihatan dan saling menjaga di antara satu sama lain. Dan tuan-tuan, pada malam ni kita membaca pada bab yang ke-9 di dalam Tanbihul Ghafilin, karya daripada Al-Faqir Abu Laits Al-Samarqandi, tentang peringatan-peringatan bagi mereka yang lupa. Itu bila melihat pada tajuk Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi mereka yang lupa, kita renung baliklah. Sebab dalam banyak-banyak nama, kenapa diletakkan nama kitabnya Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi mereka yang lupa? Sebab yang bakal mempelajari, yang bakal melihat, yang bakal mendengar apa yang cuba disampaikan oleh pengarang kitab adalah manusia. Manusia ni memang sifat dia selalu lupa, selalu alpa, selalu terpedaya, selalu sibuk dengan dunia sampai melupakan akhirat. Sebab tu bila mana dirujuk balik Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi mereka yang lupa, sebab manusia ni atas dunia dia akan ada 3 jenis. Dulu saya buka kitab ni, ceramah di Surau Hospital Kuala Lumpur, saya sebut di awal-awal, saya kata sebab manusia ni dia ada 3 jenis. Yang pertama adalah bila mana datang orang bagi peringatan, dia ambil peringatan tersebut, lalu dia hadam betul-betul dan dia perbaiki diri dia. Itu manusia nombor 1. Bila mana dia buat silap, orang datang bagi peringatan dan dia ambil peringatan tersebut, lalu dia perbaiki diri dia. Ini manusia bagus. Yang kedua, manusia yang bila mana datang orang bagi peringatan kepada dia, dia dengar peringatan tersebut, dia terima pun tidak, dia lawan pun tidak. Ni masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Dengar, dia terima tidak, dia marah pun tidak. Apa orang nak cakap, cakap lah. Dia duduk simbang, duduk belakang senyap, apa pun dia tak ambil. Ini golongan nombor 2. Dan golongan yang nombor 3, bila mana orang datang pada dia bagi nasihat, bagi peringatan kepada dia, lalu dia dengar peringatan tersebut tetapi dia lawan,
dia marah pada orang yang bagi peringatan, dan dia cuba lawan balik apa yang cuba orang perbetulkan pada diri dia. Tiga-tiga jenis manusia ni memang ada. Di akhir zaman ni dia akan timbul tiga jenis manusia tadi. Yang terima, yang buat tak tahu, dan yang marah bila mana ada orang datang bagi peringatan. Jadi bila mana kita ada orang datang bagi peringatan kepada kita, tolonglah jadikan diri, bentuk hati, ubah fikiran, jadi orang yang boleh menerima nasihat dan ubah diri supaya jadi lebih baik dan terus jadi baik. Sebab kita ni kadang-kadang kita merasa dah habis baik, rupa-rupanya kita lah yang paling teruk. Bila mana merasa baik, rupa-rupa kita dicop sebagai yang paling teruk. Baik, itulah peringatan bagi mereka yang lupa, bukan saja-saja dikarang, tetapi untuk mereka yang alpa. Baik. Oh, Tok Imam, tak ada Tok Imam. La ilaha illallah. Selalu di situ. Kita teringat tayar motor besar. Kan? Tayar motor besar kan? Motor kecil tayar besar. Mana punya jenama, nanti kena tengok balik ni. Baik, bunyi dah sudah. Baik. Okey. Kita lihat Al-Faqir Abu Laits Al-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Ubay bin Umair berkata, Adam alaihissalam, Ya Rabbi, Engkau telah memenangkan iblis ke atasku sehingga saya tidak dapat mengelakkan diri daripadanya kecuali dengan pertolonganmu. Firman Allah, tiada lahir seorang anak keturunanmu melainkan telah saya datangkan kepadanya yang menjaganya dari tipu daya iblis dan jin-jin yang jahat. Maka Nabi Adam berkata, tambahkan bagiku. Jawab Allah, saya beri pahala setiap hasanat 10 lipat 10 lipat ganda. Ada harapan ditambah, sedangkan kejahatan 1 lawan 1. Dan ada harapan dihapuskan. Nabi Adam berkata lagi, tambahkan bagiku. Firman Allah, taubat tetap diterima selama mana roh di kandung badan. Dan Nabi Adam berkata lagi, tambahkan bagiku. Firman Allah, Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hambaku yang telah membazir daripada menggunakan masa hidup untuk amal yang tidak berguna, jangan kamu berputus asa dengan harapan dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah dapat mengampunkan semua dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini satu dialog di antara Allah dan Nabi Adam alaihissalam, yang mana pengarang kitab ini Al-Faqir Abu Laits Al-Samarqandi diletakkan di awal sebagai mukaddimah bab, yakni fasal tentang taubat. Dalam dialog ni Nabi Adam menceritakan bila mana dah melampaui batas, bila mana dah digoda oleh satu makhluk yang namanya iblis, yang mana jenis tak suka tengok orang senang, tak boleh seronok tengok orang jadi baik. Bila mana dah elok-elok duduk dalam syurga, dikacaunya pula, dihasutnya pula, suruh makan menghampiri sebatang pokok yang dilarang oleh Allah. Allah bagi tahu pada Nabi Adam, pilah mana-mana tempat nak pi, buatlah apa nak buat, makanlah segala apa benda, nikmatilah apa yang ada di sini, tapi jangan dekat dengan sebatang pohon. Dah taat dah, tapi licik sungguh. Iblis punya cara licik sungguh. Iblis punya cara tu untuk menghasut, last sekali termakan dengan hasutan. Cerita ni popular, semua kita tahu. Dan kita tahu juga iblis ni jenis orang yang sangat tinggi ilmunya, tetapi bila mana ada perasaan yang tidak baik dalam hati, yang dipanggil sebagai ana khairu minhu, aku ni lebih baik daripada dia, lalu berubah jadi makhluk yang asalnya mulia, tapi lah kali jadi makhluk yang sangat hina. Bila mana jadi macam itu,
Lalu Nabi Adam berdoa kepada Allah. Dalam yang kita baca tadi kata dia, Ya Rabbi, Engkau telah memenangkan iblis. Maknanya Nabi Adam kata, aku ni dah kalah dengan godaan iblis. Dah punya tahan, kalah dengan godaan iblis. Kau dah memenangkan iblis, Nabi Adam kata. Jadi dah dimenangkan ni, aku tak dapat mengelakkan diri kecuali dengan pertolongan Allah. Sama macam kita, kadang-kadang kita dah tahu godaan iblis ni datang macam-macam, dalam macam-macam tempat, macam-macam bentuk, dalam macam-macam cara. Semalam saya duduk dengan Ustaz Hazman, Da'i Hazman, ya, dia cerita tentang sifat hati, kan? Semalam rakaman di Anda Muskil semalam, dia cerita tentang penyakit hati. Dan dia sebut godaan syaitan ni dia datang daripada kiri, kanan, depan, belakang, kan? Tetapi atas bawah itu adalah tempat yang sangat mudah untuk memutuskan godaan syaitan. Caranya adalah yang di bawah itu sujud, yang di atas itu doa. Berdoa pada Allah, minta perlindungan daripada godaan iblis syaitan, dan di bawah itu sujud pada Allah. Jadi bila mana dua benda ni dijaga, orang ini dia akan terselamat daripada penyakit hati. Yang masalah kita hari ni, yang jenis terpengaruh, yang jenis banyak penyakit hati, sebab dua benda ni tak dijaga. Doa tak banyak, sujud pun tak ada. Sujud tak banyak, doa pun tak buat. Tu yang jadi penyakit hati banyak bersarang dalam hati. Cuba cek balik, bila yang betul-betul punya sujud dan bila yang betul-betul punya minta. Sebab kadang-kadang sujud tu hanya sujud saja, tapi tak sampai hati tu. Dan doa kadang-kadang hanya berdoa di mulut, tapi bukan sepenuh hati, tak ada detail pun di dalam doa. Baik, bila mana disebutkan, kata Nabi Adam, engkau telah memenangkan iblis dan aku tak akan boleh lepas kecuali daripada pertolongan Allah. Dan Allah bagi satu berita yang gembira. Bagi ayat yang menyenangkan hati Nabi Adam, ada 3. Dalam ayat yang kita baca, dalam cerita dialog yang kita baca tadi, ada 3 benda yang mana menyenangkan hati Nabi Adam bila mana mendengar apa yang cuba Allah sampaikan. 3 benda. Malam ni kita tengok hak 3. Yang pertama, Allah bagi tahu pada Nabi Adam, tak lahir seorang anak Adam daripada keturunanmu, wahai Adam, melainkan telah didatangkan kepadanya yang menjaga daripada tipu daya iblis dan jin-jin yang jahat. Nombor 1 disebutkan di sini, Allah datangkan satu penjaga untuk jadikan kita ni selamat daripada 2. Satu, tipu daya iblis, dan yang kedua adalah jin-jin yang jahat. Didatangkan penjaga. Penjaga tu siapa dia? Penjaga itu adalah bila mana orang ini dia betul-betul faham apa tujuan hidup dan siapa dia, lalu dia beribadat kepada Allah, lalu dia jaga Allah betul-betul, Allah sebagai penjaga. Sebab kita hari ni bila mana jadi satu benda dalam kehidupan, kita tak anggap Allah sebagai penjaga kita. Macam-macam kita fikir benda lain, macam mana nak selamat daripada benda ni, macam mana nak selamat pada benda ni, jenuh fikir. Tapi Allah dah bagi tahu, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Sebab zaman sekarang ni orang jahat-jahat. Tu saya baca status dekat Facebook, dia tulis, jom sama-sama pindah ke bulan, di bumi manusia jahat ni. Sebab manusia jahat. Ada orang yang jahat terang-terang, ada orang yang jahat sembunyi-sembunyi, ada orang yang jahat tak takut buat jahat. Zaman sekarang ni jahat-jahat orang. Ada orang yang dia tak puas hati dengan siapa-siapa, dia tak dapat cara kasar, cara halus dia pakai. Dia tak dapat buah penumbuk, dia takut nak tumbuk, dia pakai cara bomoh. Oh, dia gaduh dengan orang ni, dia tak suka pada orang ni, dia guna cara halus. Sekarang ni santau sekarang ni santau zaman moden ni dengan fitnah. Fitnah tu dia buat jadi santau zaman sekarang. Santau dulu dia pakai angin, dia hembus di angin, tiup di mana-mana, pi ke kedai makan, pi ke sana, pi ke sini. Tapi zaman sekarang santau dia pakai fitnah. Dia cerita kat orang tu, kawan tu buruk, kawan ni buruk, kawan tu jahat, kawan ni jahat. Last sekali semua orang tak suka dekat dia. Sebab ni punya pasal mulut jahat, cerita habis semua orang tak suka. So dia santau zaman moden, fitnah nama dia. Tapi itu yang kita ada sekarang.
Jenis tak suka pada orang, dia pakai cara halus. Tak dapat cara kasar, pakai cara halus. Zaman sekarang ni orang jahat-jahat. Sebab tu tuan-tuan kalau nak upload apa-apa di media sosial, kalau nak upload apa-apa, fikirlah 2-3 kali. Sebab orang zaman sekarang ni, dia dapat gambar sekeping pun macam-macam dia buat. Zaman sekarang ni orang iri hati berlambak. Kadang-kadang kita upload tu sebagai kenang-kenangan. Kita pi mana-mana melancong, langkawi ke apa ke, upload gambar di situ. Last sekali kita upload sebagai kenang-kenangan. Bila dia tengok iri hati, loh, pi ke Langkawi pun nak upload macam orang lain tak pernah pi Langkawi. Biarlah ke dia nak upload. Yang kawan tak boleh iri hati. Last kali bila iri hati macam-macam dia buat. Tak boleh dia tengok orang lain buat rumah pun dia marah. Orang tu duk renovate rumah bagi elok. Yang kawan ni pun jenis rajin. Daripada hari pertama sampai hari ke-30 update hari-hari. Ambil gambar hari pertama. Lepas tu siap masa. Hari pertama pukul 8 pagi. Hari pertama pukul 9. Hari pertama pukul 10. Satu-satu bata naik dia ambil gambar. Mana kawan tu tak marah? Tengok satu-satu naik, oh dia tak marah lagi. Sampai hari ke-30 dah siap. Alhamdulillah dah siap. Kawan tu seronok sebab dapat buat rumah. Yang kawan ni tak boleh. Yang dia minta kat suami dia suruh buat bilik air je, 30 tahun tak naik-naik. Yang kawan ni minta buat rumah baru, 30 hari siap. Mana tukang dia ambil tu 30 hari siap. Ada tu cerita lain lah tukang mana tu. Tapi nak cerita tu, jadi tak seronok Jadi tak seronok, iri hati, macam-macam dia buat cerita pada orang. Sebab tu kadang-kadang bila mana nak gambar pun kita rasa macam takut. Sebab takut bukan takut apa, takut ada orang iri hati. Tapi kita niat baik sebagai nak tunjuk contoh, sebagai nak bagi pedoman, sebagai nak buat kenang-kenangan. Tapi orang lain pula yang jadi iri hati. Sebab tu berhati-hatilah. Manusia zaman sekarang ni ramai hak jahat-jahat daripada hak yang baik-baik. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan kita tergolong dalam yang baik-baik. Datang penjaga. Siapa penjaga? Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjaga hambanya, hamba yang menjaga Allah, jaga ibadat, jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang kedua, bila mana Allah dah cerita nombor 1, didatangkan penjaga untuk berjaga-jaga daripada tipu daya iblis dan juga jin-jin jahat. Lalu Nabi Adam kata, yang seterusnya apa pula? Bila mana dah disebut 1, Nabi Adam tanya pula, yang kedua apa? Apa lagi yang nak diberikan kepadaku? Apa lagi yang nak didatangkan? Tambahkan bagiku. Lalu yang kedua, Allah bagi tahu, jawab Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan pahala. Oh, ni yang popular ni kita biasa dengar ni, tapi malam ni kita sebut sebagai ulang kaji. Allah berikan pahala setiap hasanat 10 lipat ganda, dan ada harapan untuk ditambah. Dan setiap keburukan, yakni setiap kejahatan, 1 lawan 1, dan ada harapan dihapuskan. Sifir dia mudah Malam ni kita tengok, malam ni kita perhati. Bila mana orang ni dia berniat nak buat baik, terdetik aja baru niat. Tapi bila rujuk balik huraiannya adalah niat yang betul-betul, niat yang sebenar-benar, betul-betul punya nak buat. Bila mana orang ini dia niat betul-betul nak buat sesuatu kebaikan, lalu tak dapat buat, dia ni dah dicatat pada dia 1 kebaikan. Dan ada pula dalam riwayat lain sebut, siapa yang berniat nak buat sesuatu kebaikan, sungguh-sungguh punya nak buat, dah siap nak pergi buat, tetapi tak dapat nak pergi buat benda tersebut, dia dah dapat pahala seperti mana dia buat. Sebab niat yang betul-betul nak buat. Yang kita nak cerita nombor 1, dia dah niat nak datang pada malam ni. Oh, dah siap niat 6.30 dah siap iron baju, pukul 7 dah siap pakai kopiah. Maghrib dia dah siap pi dah standby nak pi. Bila mana dah standby, motor je ada di rumah, kereta tak ada. Allah, kalau hujan lebat, hujan menderu turun, payung pula tak ada. Nak dijadikan cerita, kereta tak ada, payung tak ada, rumah jauh pada masjid, jauh lah kali tak dapat pi. Sedih kawan tengok, Allah, baru malam ni nak pi dengar ceramah, baru malam ni nak pi, baru malam ni nak datang. Sungguh-sungguh punya nak pi. Dah ditulis pada dia 1 kebaikan.
Tapi kalau hak orang yang malam ni cadang nak pi tapi kalau tak pi pun tak apa. Malam ni cadang nak pi tapi kalau tak boleh nak pi biar pi lah. Tapi malam ni rasa macam nak pi lah tapi macam tak mau pi pun ada. Yang tu tak ada. Nak pi tak pi, nak pi tak pi, nak pi tak pi. Yang masalah dia bila nak keluar depan pintu ada TV. Tu masalah. Nak susun rumah tu ni malam ni kita jadi Eric Leong susun rumah malam ni. Nak letak TV tu pastikan elok-elok. Jangan letak di dekat dengan pintu kan. Letaklah elok-elok, susun elok-elok. Bila mana letak dekat dengan pintu dua, satu takut kena curi, yang kedua takut nak keluar tak jadi. Nak keluar tengok-tengok oh cerita seronok. Nak keluar tengok-tengok oh benda hak seronok-seronok. Dia jadi tak jadi nak pergi masjid sebab dia nampak benda hak tu. Tu yang jadi macam tadi. Kalau pi pun bagus, tak pi pun bagus. Oh mayang di rumah pun boleh. Dia jadi gitu. Hak orang macam ni tak ada. Yang tadi disebut ditulis pada dia satu kebaikan bila mana dia niat betul-betul nak buat ditulis satu. Tapi bila mana orang ini dia buat niat dan dapat buat dicatat padanya 10 kebaikan. Banyak 10. 10 banyak. Tapi bila mana orang ini dia niat buat jahat. Niat buat jahat. Oh itu imam malam ni panjang sungguh baca apa hal dia ni. Balik aku sepak kasut dia masuk longkang apa? Niat jahat tu. Dia niat baru tak ada apa tak ada apa dia niat baru. Saya lagi kena kot, saya lagi dia ni, saya lagi kena kot. Dia niat baru belum tak ada apa. Tapi bila mana dia niat habis sembahyang tok imam tak keluar lagi, dia keluar dulu, dia cari kasut tok imam, dia tahu kasut tok imam yang mana. Sebab tu hati-hati. Kalau boleh pakai tiap-tiap hari lain-lain lah kasut. Tak takut orang cam. Ya. Mutu imam, mutu dia cam. Sebab mutu dia lain pada lain. Kita tengok pada jauh pun dah tahu dah dia. Oh kan. Dia cam. Jadi dia keluar pum dia sepak masuk longkang. Waktu tu baru ditulis pada dia satu kejahatan. Okey, sifir dia jom kita timbang. Bila mana hari kiamat ditimbang, timbang jahat lagi berat pada baik. Agak-agak hidup macam mana punya jahat? Sebab buat satu baik 10, buat satu jahat 1, ditimbang berat hak jahat. Agak-agak macam mana jahat hidup? Dia buat 10 kali jahat baru sama dengan satu baik. Tapi bila ditimbang jahat lagi berat. Renung fikir balik macam mana jahat sungguh dia ni atas dunia. Apa yang dia buat ni? Sampai macam tu sekali. Punya pemurah maha baik Allah, tiba-tiba bila ditimbang berat hak belah jahat lagi. Fikir-fikir baliklah. Sebab tu takut. Di antara ketakutan adalah bila mana melihat timbangan mizan amal. Tengok-tengok, ni macam bukan aku punya je ni. Hang punya lah. Macam bukannya. Siapa bukan? Saya rasa banyak baik buat atas dunia. Kenapa berat hak buruk? Rupa-rupa Buat baik banyak tetapi ikhlas tak ada. Buat baik banyak tetapi banyak balik menghapuskan amal baik yang dia buat. Sebab tu hati-hati. Bila mana dah pergi meninggalkan dunia, tempat di antara tempat yang ditakuti adalah timbangan mizan. Sebab yang dalam fikiran tak sama dengan apa yang lihat di depan. Rupa-rupa ada yang lain. Ada baik, kalau baik tupi ke sana bagi berat, cantik. Mungkin ada benda baik yang kita buat, kita pun tak perasan. Mungkin ada amalan yang berjalan sampai hari kiamat, kita pun tak perasan. Yang tu bagus. Takut-takut ada dosa. Dosa yang kita tak tahu, dia main tambah. Mengajar orang benda tak elok, mengajar orang benda tak baik, buat aniaya pada orang sampai bila-bila pun orang kena. Dia dah tahu tepi-tepi jalan tu, pokok hak rumah dia tu pi ke jalan, dah reput kena makan anak, pilah potong. Sebab takut nanti bila orang lalu menimpa kepala orang. Bila orang lalu pak jatuh atas kepala orang. Dia dah nampak biar-biar lagi dia jatuh sendirilah. Dia jatuh sendiri kalau tak kena orang tak apa. Takut bila dia jatuh sendiri dia kena orang. Yang paling malang dia jatuh sendiri kena kepala. Kena kepala sendiri. Tak ke sia-sia hidup. Sebab tu bila nampak Sekali bila mana dibiar orang pula terkena je tu, tak pasal-pasal kita hak yang nampak tu yang kena soal jawab lagi di hari kiamat. Hang dah nampak pasal hang tak potong, hang dah nampak pasal hang tak buang. Saya ingat ke tak kena orang? Ingat ke? Jangan. Fikir jauh. Kalau jadi macam mana? Sebab tu Islam ajar pada kita. Bila mana nak kalau sebelum jadi. Kalau dah jadi jangan kalau. Nak kalau sebelum jadi.
Ini kalau aku biar ni jatuh kena kepala ni, naya ni. Kalau sebelum tu bagus. Tapi kalau dah jadi, timpa kepala pula Tok Bilal. Kalau aku potong hari tu tak apa. Dah jadi atas kepala kawan, baru kalau. Dia begitu, Tok Bilal hari tu saya nak potong. Kalau saya potong hari tu tak kena kepala Tok Bilal. No, habis lupa dah azan macam mana. Tak azan saya azan terbalik. Hak ujung tu dia sebut barunya awal. No, kepala dah kena kayu. Kalau tu sebelum. Kalau tu kalau dah jadi, tak payah kalau dah. Benda bukan boleh ulang balik. Sebab tu kena berhati-hati. Baik. Itu yang kedua. Allah pesan kepada Nabi Adam yang kedua. Buat baik ditulis padanya 10 kebaikan, buat jahat dicatat padanya 1 kejahatan. Dan Allah tambah bagi seronok lagi. Allah kata yang baik tadi ada harapan lagi ditambah. Ada harapan lagi ditambah. Tapi yang jahat ni ada harapan dihapuskan. Dengan syarat, ni tajuk kita pada malam ni, taubat. Baik. Yang seterusnya, dikatakan pula Nabi Adam, tambahkan bagiku. No, tambah lagi. Lalu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, taubat tetap diterima selagi mana roh dikandung badan. Taubat tetap diterima selagi mana roh dikandung badan. Tapi kita ni jenis manusia, jenis alpa banyak, jenis kadang-kadang tu fikir, aku ni ada buat dosa, fikir sambil doa tu. Dalam doa tu mudah nampak nak melepas diri. Ya Allah, kalaulah saya ada dosa, ampunkan saya. Kalaulah saya ada dosa. Dia tak tahu daripada dia tidur, bangun tidur sampai tidur balik bertimbun dosa. Punya banyak. Dengan orang, dengan anak, dengan suami, dengan isteri, dengan jiran sebelah rumah, dengan kucing, dengan tumbuh-tumbuhan. Oi, banyak. Tapi dia kata, kalaulah saya ada dosa, ampunkan saya. Hari itu masa ceramah Ma'al Hijrah, kan? Ceramah Ma'al Hijrah ni kita memang, kita dah set lah apa benda yang nak suruh orang perbaharui, tambah baik, bagi elok, apa benda yang nak ditingkatkan, upgrade, apa benda yang kita nak tambah. Jadi bila mana tahun ni saya pergi mana-mana, saya sebut pada orang yang mendengar ceramah Ma'al Hijrah, saya kata dalam kita memikirkan apa benda yang kita nak tambah baik dalam hidup, kita selalu fikir benda yang besar-besar, tetapi ada benda kecil yang, ada benda yang nampak kecil tapi besar, yang tu tak nak ubah. Saya sebut itu 3, ya. Mana kot tuan-tuan anda tengok kalau YouTube kan, hari ni saya sebut sekali lagi. Saya selalu sebut 3. Saya kata tahun ni kalau nak ubah, hari ni 21 Muharram hari ni, 21. Esok 22 tak silap. 21 Muharram, dah 21 hari berada dalam tahun baru. Saya kata tahun ni tolong kita ubah 3 benda. Yang pertama, ubah akhlak kita dengan family. Sebab kita ni kalau sebut ubah akhlak dengan orang di luar, memang dah elok dah. Memang dah elok sangat dah. Tapi cuba ubah perangai dengan keluarga. Bila duduk di rumah dengan anak, dengan isteri, dengan suami, tengok perangai waktu tu macam mana. Sebab orang ni kadang-kadang dia dengan keluarga, dengan dia dengan orang lain, kadang-kadang tak sama. Dengan orang punya baik, duduk di masjid, duduk di surau dengan kawan-kawan punya baik. Sebab itu bukan saja-saja Nabi pesan. Nabi kata, inna min akmalil mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang sempurna iman ni dia ada 2. Satu, akhlak baik. Yang kedua, dia ni berlemah lembut terhadap ahlinya. Ingat saja-saja Nabi sebut. Sebab Nabi tahu ada orang yang dia ni akhlak dengan orang di luar baik, tetapi akhlak dengan orang yang di dalam rumah kadang-kadang jahat. Kalau duduk di luar dengan kawan, belanja makan. Kalau duduk dengan orang di luar rumah, siap bancuhkan kopi. Habis-habis mayang isyak, duduk lepak di luar bancuh kopi. Nampak? Mat, bancuh kopi sedap. Awak nak ke? Nak aku boleh buat kan? Ingat saja ke puji? Kawan bancuh. Dia cara minta. Dia tak payah buat kopi, buat kopi tak payah. Puji je. Mereka kata hang buat kopi sedap. Betul ke? Saya aku buat. Tak payah minta, puji je dapat. Yang kita ni jenis kutuk. Buat kopi apa hitam-hitam? Kopi malah hitam.
Habis ada kopi putih tak? Tu cerita lain lah. Tu cerita lain lah kopi putih. Tapi ni kopi hitam. Belalang buatkan lagi 2 cawan belalang. Tu kopi belalang. Sekarang dah tak ada kopi pak belalang. Di mana? Dulu ada kopi pak belalang. Kan? Sekarang kopi mak leha pula sekarang ni kata. Mana faham kopi mak leha. Kan? Sekarang kopi tu pula. Puji dapat. Buat siap siap hidang, siap bagi dalam cawan. Balik ke rumah, anak minta, "Bah," dia kata, "Bah buat kopi sedap." "Apa?" "Ingat aku mamak kedai makan ah." Minta main order. Buku ada buku, semua nak minta. Oh, boy buat sendiri ya. Ui, kawan di masjid hang bancuhkan siap ni siap hidang lancawan tu. Siap bagi lagi sugar dalam pack. Kalau tak cukup manis tambah, dia kata, siap macam tu. Tapi anak di rumah macam tu dia lain. Sebab tu keluar peribahasa dulu-dulu. Apa peribahasa dah? Dia tak main pula dah. Kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Tu keluar. Sebab rupa-rupanya zaman sekarang berlaku. Dengan orang di luar punya baik, dengan yang di dalam rumah punya jahat. Di tempat kerja, ada kawan-kawan punya baik layan. Isteri di rumah berpenampak. Suami di rumah diterajang. Ada, orang kata ada cerita banyak. Sebab tu dia ubah tu nombor 1. Yang kedua ubah masa. Pengurusan masa tu dia ubah. Kan? Yang jenis lambat seminit, lewat seminit, ubah bagi awal. Upgrade sikit. Lepas tu yang ketiga adalah perangai waktu sorang-sorang. Apa dia tu? Tak faham. Perangai waktu sorang-sorang. Kalau waktu ramai-ramai dengan orang baik, sorang-sorang pun kena baik. Kalau waktu ramai-ramai dengan orang, elok kita punya akhlak kita, duduk ramai-ramai macam ni baik, duduk sorang-sorang pun kena baik. Sebab dia antara tanda-tanda orang beriman. Baik dia tu, ramai-ramai pun macam tu, dia duduk sorang pun macam tu. Dia boleh kontrol waktu dia duduk sorang-sorang. Tapi kita, waktu ramai-ramai lain, waktu sorang-sorang kita lain. Baik. Waktu ramai-ramai kita berpakaian cukup sega, waktu sorang-sorang kita tak berpakaian. Tu yang jadi masalah. Baik, okey. Selesai yang itu. Kita selesai. Baik. Yang dikatakan tadi, taubat diterima selagi mana roh dikandung badan. Dia dah bagi hint dah kat situ. Bila mana ni nyawa telah sampai di kerongkong, waktu tu taubat tak diterima lagi. Ni dah di ujung-ujung di sini ni, kalla idza balagatit taraqi, bila mana nyawa telah sampai di kerongkong, itulah namanya sakaratul maut. Waktu tu tak ada dah. Sebab tu bila mana masih hidup, masih sihat, masih elok, waktu ni kita nak jadi orang yang melazimi taubat ni, melazimi istighfar, melazimi taubat. Tadi saya rakam slot adab-adab Islam ya, 20 episod adab-adab Islam. Rujukannya kitab ni, Anugerah-Anugerah Tuhan, Adab-Adab Islam, karya Dr. Kamil, kan? Seorang tenaga pengajar di masjid apa nama lupa, dekat Al-Azhar ada masjid, ditulis dekat buku tu. Ambil dalam tu ada 44 adab, tapi kita buat dalam 20. Di antara adab yang kena adalah di situ sebut tentang adab tidur. Adab tidur. Kita nak kait dengan ni. Adab tidur. Rupa-rupanya kita ingat tidur tu senang. Rupa-rupa bila tengok dalam tu adab tu, subhanallah, macam malas nak tidur. Kan? Bukan malas nak tidur, tidur seronok, tapi adab-adab dia tu nak dapatkan tidur yang cantik. Dalam tidur yang cantik, bangun tidur yang cantik, dia mesti ada adab-adab. Di antara adabnya adalah nak tidur, dia tulis dalam tu muhasabah sebelum tidur. Sebelum tidur muhasabah, fikir, ya Allah, hari ni apa aku buat? Hari ni apa aku buat? Fikir balik, ya Allah, hari ni apa aku buat? Dan di awal dia tu dia letak satu ayat yang kalau orang ni dia betul-betul hati jenis lembut, hati jenis hati tisu, dia baca mukadimah bab tu pun dia tak sebaca sampai habis sebab terdiam. Dia tulis di awal tu, dia kata tidur adalah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, satu rahmat kasih sayang Allah. Tidur tu satu rahmat kasih sayang. Apa tidur rahmat kasih sayang? Ya betul. Berapa ramai orang yang tak boleh tidur. Nak tidur tak mau tertidur, tambah kat belakang mana boleh tertidur. Malam-malam nak tidur ada je benda tak kena. Elok nak lelap mata pukul 10, anak kata, "Ma, baju tak setrika lagi, esok pergi sekolah." Bangun setrika baju. Nak lelap pula pukul 11, "Ma, kasut belum setrika pula kasut." "Ma, belum lagi."
anak kalau bawah pada tingkatan 3, siapa yang susunkan jadual buku? Saya tak nak jawab. Anak kalau bawah darjah 3, siapa yang susunkan jadual buku? Kalau ada ayah angkat tangan, saya buatkan. Oi, itu misali. Mak buat. Mak tanya, mana jadual esok? Jadual. Sampai mak hafal jadual. Mak telefon cikgu, anak saya tengah apa nama sains kan sekarang, sains. Buku tertinggal. Nampak? Mak tahu sebab apa? Mak tengok tiap-tiap hari, mak tengok waktu PJ, mak tahu waktu pendidikan jasmani, mak tahu waktu ponteng, mak tahu semua, mak tahu. Sebab dia tahu jadual. Dia susunkan jadual. Agak-agak boleh tidur, bukan boleh tidur. Berapa ramai orang yang tak dapat tidur. Tapi kita dapat tidur, tu nama dia rahmat kasih sayang Allah. Allah bagi rehat. Dia kata satu rahmat kasih sayang Allah dalam tidur tu, dan nak bagikan kecergasan bila dia bangun balik esok, supaya dia dapat menjadikan kehidupan dia sihat dan sejahtera. Tu tidur. Dan dia sambung pula lepas tu, dia kata tidur itu adalah mati sementara, dan sebelum tidur jagalah adab-adabnya dan muhasabahlah diri, kerana dalam tidur ada dua perkara. Yang pertama, boleh jadi roh itu kembali ke jasad. Yang kedua, boleh jadi roh itu kembali kepada pencipta. Agak-agak yang mana tu? Tidur, bangun-bangun, sudah. Dia kata dua. Boleh jadi roh itu kembali ke jasad, dan yang kedua boleh jadi roh itu kembali kepada pencipta. Sebab tu dipesan pada kita, kalau tidur pakai makeup, cuci makeup dulu baru tidur. Sebab kalau nak tidur jangan conteng-conteng muka, saya takut roh tak kenal. Masa tadi masa keluar lain, masa pun macam lain lah. Silap orang dia kata, kali tak masuk macam mana? Tapi ni cerita betul. Orang tua-tua besar nak tidur jangan conteng muka, takut roh tak kenal. Lagi satu dia kata kalau pakai makeup, buang makeup. Sebab malam semalam dia kata jerawat ada, siapa malam ni tak ada. Rupa kawan pakai makeup, cuci dulu. Tu cara dia. Sebab tu kadang-kadang bila kita ni balik pada mana-mana, apa nama busuk ke apa ke, pergi mandi dulu, tidur. Tu adab-adabnya, bersihkan, sucikan, dan pakai wangi-wangian, tidur. Tu cara dia. Sebab kita ni kadang-kadang tidak beradab walaupun dengan tidur. Yang saya nak cerita ni tentang muhasabah. Dia nak tidur, muhasabah lu fikir, ya Allah, hari ni apa aku buat? Dan sebelum tidur, ya Allah, aku ni banyak buat dosa pada hari ni, ya Allah ampunkan aku, ya Allah. Ada buat salah dengan manusia, pergi telefon dulu kan. Kredit banyak, kalau tak ada kredit banyak, sekarang dah pakai line ke apa ke, dah kena bayar bulan-bulan, telefon lah siapa-siapa pun, ucap je minta maaf, dan maafkan orang sebelum tidur. Sebab kita tak nak jadi macam tadi kan, roh tak kembali ke jasad, tapi roh kembali kepada pencipta. Dan yang terakhir sebelum kita tutup pada malam ni, baru mukadimah tuan-tuan, baru mukadimah 40 minit. Ini cara agak-agaknya 40 tahun selesai kita. 40 tahun tuan-tuan. Waktu tu saya ada 24 tambah 40, 64 tahun kan. Bukan lagi dah dapat ada duit pencen. Dapat dah. Hari tu saya sembahyang di satu tempat. Ni saya cerita kat tuan-tuan, yang cerita tempat lain. Dia bagi habis bunyi habis dah. Hari tu saya sembahyang satu tempat. Sebut pasal pencen teringat. Tu saya sembahyang satu tempat. Kan dekat kapet zaman PKP ni kan ada nombor. Macam ni ada nombor, ada nombor. Ada nombor 17, 18, 19. Satu sana. Ada nombor kan. Agak-agak kalau sampai belakang lebih kurang dalam 60 dah, 80 lebih kurang 80. Dia kan ada nombor kan. Saya hari tu lewat sikit sembahyang maghrib. Sembahyang, ada dua orang hamba Allah, lebih kurang umur dia dalam agak-agak dalam rasa 50 ke 60 ke umur dia. Dia bangun nak sembahyang, nak masuk dalam saf, terkena pula saf yang dia nak duduk tu nombor 50 lebih. Di kawan tu dah masuk dah nombor 56, saf nombor 56, saya ingat. Lepas tu kawan ni kata, "Oi, apa sah masuk 56? 55. Saya kata apa kena mengenal nombor dengan nak sembahyang?
Dia kata, mana boleh hang 55? Dia kata, tak, aku 56 bencin. Dia kata, apa pula masuk 55? Dia kata. Lepas tu saya pun terfikir, saya kata, rupa-rupa mereka sini nombor tu ikut umur. Tu saya pun cari 24. 24 dah ada orang ambil. Maknanya saya nak sembahyang di mana? Nak sembahyang mana? Rupa-rupanya, ya Allah, tak tu cerita lawak ya, tapi nak cerita, ni nak sembahyang pun boleh buat lawak gitu. Ikut umur, dia kata. Dia kata, mana boleh 55? Dia kata, saya kata sudah yang ni. Ada juga spesies-spesies tu lagi zaman 2020 ni. Dia boleh buat main pun. Orang nak kira berapa ramai orang boleh masuk, rupa-rupa dia ikut umur. Orang bagi pengumuman, tuan-tuan, itu nombor-nombor kapet, nombor-nombor berapa orang boleh sembahyang. Tak nak dengar. Lepas tu dia pun kata, rupa-rupa ni nombor umur. Dia kata, habis tu tak sana tu baru lahir. Umur setahun. Ni setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tok Imam umur 6 tahun. Gitu. Kadang-kadang lucu, tuan-tuan. Pergi mana-mana sembahyang macam-macam. Tapi saya sebut cerita betul itu. Jangan cerita tempat lain, malu lagi. Baik, okey. Saya kat mana tadi? Saya terlupa. Baik, okey. Saya nak sebut yang penutup tadi. Yang penutup tadi, yang keempat disebutkan. Rupa-rupa ada 4 saya terlepas pandang. Yang keempat adalah bila mana Nabi Adam kata, tambahkan bagiku. Lalu disebutkan, Allah bagi tahu pada Nabi Adam, katakanlah, hai hambaku yang telah melampaui batas, yang menggunakan masa hidupnya untuk perkara yang tidak berguna, perkara yang sia-sia, perkara yang tidak elok, perkara yang tak bermanfaat. Wahai hambaku yang melampaui batas, maka kata Allah, rahmat Allah ini harapan, jangan putus asa dengan rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah dapat mengampunkan semua dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kita ni bertimbun mana pun dosa, besar lagi pengampunan Allah. Kalau seluas lautan tu sekali dosa, masih lagi Allah ampunkan. Dengan syarat betul-betul nak taubat, betul-betul nak minta ampun pada Allah. Kalau ada salah dengan manusia, pergi selesaikan, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya. Dan kalau betul-betul taubatan nasuha, seperti mana dia ini orang yang baru dilahirkan bersih suci, dengan syaratnya betul-betul punya taubat. Jadi tuan-tuan, itu kita punya mukaddimah, kita punya perbincangan dengan bab 9 kita tentang taubat. Mudah-mudahan nanti kita nak sembahyang isyak lepas ni, habis saja tu kita fikir balik, hari ni aku ada buat apa, kalau ada benda tak elok, benda tak kena, perbetulkan kembali. Sebab kita tak nak lama-lama simpan dosa. Yang kita nak adalah bawa bekal menuju Allah Subhanahu Wa Taala, bekal yang baik-baik, yakni takwa dan amalan-amalan kita yang baik-baik, dan jangan ada benda-benda yang tak elok disimpan dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan, seperti mana biasa, video ni ditaja oleh Kiswah Zainab, dan saya sebut sekali lagi lah bagi tuan-tuan yang mungkin ada yang nak wakaf ke apa ke tentang apa nama tak sampai-sampai pula nak sebut set pengurusan jenazah ni. Jadi tuan-tuan boleh jumpa sekali lagi dengan sahabat saya Tuan Samsul di sana untuk bertanyakan tentang detail-detailnya di sini. Dan selain daripada set pengurusan jenazah, dia juga ada macam-macam lagi yang dia jual. Jadi tuan-tuan boleh berjumpa dan bertemu untuk sama-sama tanya ada apa lagi di sana, insya-Allah. Sekian, berjumpa lagi tuan-tuan, kita doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tammim bil khair. Ya Allah, jika ada dalam surau ini yang sakit, kau sembuhkanlah. Jika ada yang berhutang, kau langsaikanlah. Jika ada yang bergaduh, kau damaikanlah. Jika ada yang bermasalah, kau bantulah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, satukan hati-hati kami, satukan hati-hati kami, satukan hati-hati kami. Ya Allah, jauhkan kami dari bala, wabak, bencana dan perkara yang tidak diingini yang dapat menggusarkan hati kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabaraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf jika ada terkasar bahasa. Berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.